forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ceramah daripada YB Rara untuk PRK Kemaman. Okey, mari kita dengar ucapan beliau. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Ini saya Rara, Ahli Parlimen Bentong, Pahang. Kalau calon nombor 1 tu, kalau di Pahang kami Pahang first. Pahang pertama. Pakcik, makcik, ibu ayah, abang kakak. Tadi Datuk Wira, Dr. Ashraf dah bercakap banyak bagaimana kerjasama di antara kerajaan perpaduan, di antara UMNO dan DAP ini. Memang tak dapat dinafikan. Kalau nak kita cerita sikit lah tak dapat dinafikan kalau dulu saya dari DAP pun kalau cakap pasal UMNO ni kita pun no UMNO, tak nak UMNO. Waktu kempen PRU15 pun saya lah antara orang-orang yang viral video dia tular di TikTok, di media masa, di media sosial dan sebagainya apabila kita menghentam Presiden UMNO sendiri, Datuk Seri Zahid Hamidi pada ketika itu. Sebab kita tak tahu pun selepas itu kita perlu bekerjasama. Sebab masa tu memanglah sebelum ni DAP dengan UMNO ni orang kata paling musuh besar lah. Tetapi ibu ayah abang kakak, inilah dinamiknya politik. Inilah matangnya politik kita. Inilah orang kata dunia politik hari ini di mana kita perlu bekerjasama demi untuk kestabilan politik, demi untuk kestabilan ekonomi kita, demi untuk kesejahteraan rakyat. Kalau orang kata kenapa kita nak pentingkan diri sendiri, tidak. Yang paling penting adalah kita memikirkan tentang masa depan rakyat. Kalaulah kita selepas kita PRU15 tersebut, sehingga beberapa hari kita tidak mendapat keputusan siapa nak jadi kerajaan, kalaulah kita masih sombong pada ketika itu, saya kira ia akan memberi kesan yang sangat besar kepada rakyat. Itu yang paling teruk. Dan kerana kebijaksanaan yang di Pertuan Agong, Tuanku, beliau telah membuat keputusan untuk tubuhkan kerajaan perpaduan. Dan hari ini, selepas 1 tahun, Alhamdulillah, kita lihat bagaimana kerajaan perpaduan ini berfungsi. Bagaimana kerajaan perpaduan ini menjaga kebajikan rakyat. Bagaimana menteri-menteri dalam kerajaan perpaduan berkhidmat, bekerja, bertugas, berbakti kepada rakyat Malaysia khususnya. Ibu ayah, abang kakak boleh nilai sendiri kerja-kerja mereka, apa yang diperjuangkan, apa yang disampaikan, apa bantuan yang diberikan. Cakaplah siapa pun, semua pihak daripada golongan bawahan sehinggalah ke mereka yang di atas semua mendapat manfaat. Kita cerita kepada petani, pekebun, nelayan, kita kepada peneroka, golongan peneroka, bagaimana kerajaan perpaduan hari ini menghapuskan hutang peneroka. Kemudian kita lihat bantuan-bantuan yang diberikan dari segi sudut kesihatannya, insuransnya, untuk golongan anak muda, untuk mereka yang warga emas dan sebagainya. Jadi kerana apa? Kerana kerajaan perpaduan hari ini mementingkan kebajikan, mementingkan keselesaan rakyat. Betul, kita tak akui. Kita akui pada ketika ini selepas zaman COVID. Kita lihat dengan keadaan kalau isu globalnya, perang di Palestin dan Gaza, perang di Ukraine dan Rusia, ia melibatkan, memberi kesan kepada negara kita juga. Sebab itu ada kesan-kesan seperti kita ada isu dengan isu beras lah, telur tak ada, minyak dan sebagainya. Tetapi isu itu tidak lama. Ia diambil dengan cepat tindakannya oleh kerajaan kita untuk selesaikan masalah-masalah yang ada ini. Sebab itu ibu ayah abang kakak, kerajaan perpaduan ini amat penting untuk kita teruskan. Sebab itu amat penting juga untuk ibu ayah abang kakak di Felda Neram ini untuk memberikan kemenangan kepada calon nombor 1 iaitu general kita. Untuk kita mahu kukuhkan lagi parlimen ini. Kalau kita tengok parlimen, siapa tengok parlimen TV1 ataupun siapa tengok parlimen, live parlimen? Ada tengok tak? Cik kat belakang tu ada tengok live. Tengok macam mana gaya perbahasan daripada pembangkang. Yang mereka cakap hari-hari mereka cuba nak jatuhkan kerajaan. Cuba nak rampas kerajaan. Ada tak mereka cuba bagaimana nak berbahas dengan baik? Yang mereka nak apa? Cuba fitnah Perdana Menteri. Kita nakkan wakil rakyat yang bagaimana nak selesaikan masalah. Bagaimana kita nak bincang secara baik antara dua pihak. Hari ini, pagi ni pun masih lagi bergaduh dengan Perdana Menteri. Kota Baru dan sebagainya.
Kita nakkan mutu yang baik. Sebab itu saya percaya general kita ni, dia boleh berkhidmat, boleh menjadi wakil rakyat yang bagus untuk orang di Kemaman ini. Sebabnya dia sendiri orang sini, orang Kemaman. Adalah Kemaman untuk Kemaman. Dia sendiri waktu banjir 2018, dia berkhidmat untuk orang Kemaman. Mungkin waktu itu orang Kemaman tak sedar. Tetapi inilah dia wakil rakyat ataupun orang yang kita nak, yang bukan mengambil rasuah, yang bukan hanya bercakap soal mahu melagakan politik satu sama lain. Kita nakkan wakil rakyat yang boleh berkhidmat, dan inilah calon nombor 1 yang kita ada, yang boleh kita angkat untuk dibawa ke parlimen. Dan yang paling penting, kita nak kukuh dan kuatkan lagi parlimen kita. Kita nak banyakkan lagi kerusi di pihak kerajaan. Kerana itu sangat penting. Bila suara kita besar, bila banyak ahli parlimen kerajaan, maka apa saja usul yang dibawa untuk pihak kerajaan angkat nanti akan memudahkan pihak kerajaan. Sebab itulah saya nak campur masuk sedikit. Bercerita tentang soal kerajaan perpaduan ni. Orang kata DAP ni, kita tak nak kerajaan sekarang perpaduan ni sebab ada DAP. Sebab DAP ni nak rampas kerajaan kita ni. DAP nak rampas hak Melayu. DAP nak menindas hak orang Islam. Ibu ayah, abang kakak, saya nak bagi tahu, saya ni orang Melayu, orang Islam, bertudung, baik, comel. Comel tak? Comel lah kan? Saya berada dalam DAP sudah 10 tahun. Saya bersama dengan parti yang kononnya dikatakan parti komunis, parti pengkhianat, parti yang resis dan sebagainya. Tetapi 10 tahun saya dalam parti DAP, saya masih Islam. Saya masih menjalankan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Saya masih berkhidmat berbakti dengan baik. Kerana parti ini bukannya agama. Kita tidak boleh samakan parti dengan agama. Parti ini adalah landasan kita untuk kita berkhidmat kepada rakyat. Untuk kita berbakti kepada masyarakat. Itu tugas parti. Parti ini diadakan untuk kita memilih kerajaan. Dan kalau kita lihat DAP dalam kerajaan hari ini, nilai sendiri menteri-menteri dalam DAP. Kenal tak Anthony Loke? Kenal tak siapa lagi Hana Yoh? Kenal tak lagi siapa lagi Ngah Komeng? Kena raya. Alhamdulillah, nasib baik. Tapi saya belum menteri lagi lah. Mereka berkhidmat dengan baik sebagai menteri-menteri. Mereka perform. Bukan saya nak puji menteri-menteri dari parti saya, tapi kita nak tunjuk bahawa kita bukan seperti yang dikatakan oleh pihak di sebelah sana. Kita menghormati, seperti kata Dr. Ashraf tadi, kita menghormati agama Islam sebagai agama persekutuan. Kita menghormati hak-hak keistimewaan orang Melayu. Saya sendiri orang Melayu. Takkan saya nak biarkan parti saya menindas orang Melayu? Saya orang Melayu. Mesti saya perjuangkan hak orang Melayu juga. Dan parti saya pun menghormati hak orang Melayu. Saya orang Islam. Mesti saya memastikan Islam ini sebagai agama persekutuan. Saya takkanlah saya nak biarkan orang Islam saya ini, orang Islam saya menindas agama saya sendiri. Itu sangatlah tidak baik apabila dituduh-tuduh seperti itu. Dan juga kita menghormati raja-raja. Kita ada berapa orang raja dalam Malaysia? 9, betul? Kita menghormati raja-raja Melayu. Takkanlah kita ni nak menghapuskan kuasa Raja Melayu. Raja Melayu ada 9, kita ada Agong. Besar sangat DAP ni nak hapuskan Raja Melayu. Jadi kita boleh berfikir dengan baik, kita boleh berfikir dengan bijak. Dan bagaimana kita nak memperkasakan bahasa Melayu. Kita lihat bagaimana Perdana Menteri kita kata, lepas ni tulis surat kepada pihak kerajaan, kepada jabatan kerajaan, pastikan bahasa Melayu. Sebabnya Perdana Menteri kita mengangkat bahasa Melayu itu sendiri. Jadi saya nak bagi tahu ibu ayah, abang kakak yang tinggal di sini, yang datang hari ini, alhamdulillah boleh mendengar bila saya cakap DAP bukan parti yang seperti itu. DAP hari ini memperjuangkan semua perkara yang ada dalam perlembagaan, yang ada dalam undang-undang. Tolong sampaikan pada anak-anak, sampaikan pada jiran tetangga bahawa kita hari ini kita menolak politik yang resis. Kita menolak politik perkauman. Kita menolak politik yang bermain sentimen agama. Kamu bercakap soal agama, bercakap membawa keluar ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, tetapi kamu tidak berkhidmat dengan baik. Kamu hanya melaga-lagakan satu sama lain. Ada sedikit saya nak sampaikan. Tengok tak berita hari ini bagaimana seorang anak muda berusia 13 tahun, seorang Melayu cuba menikam seorang driver Grab berbangsa Cina. Tengok tak berita itu? Macam mana perkara itu boleh berlaku?
kerana sentimen-sentimen. Mungkin dia tidak sihat dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok dari sudut lain, kalau dari sudut permainan, kalau ada orang yang memainkan video dan sebagainya yang kata kita kena lawan tindas, kita kena bunuh orang Cina dan sebagainya, sentimen-sentimen yang dimainkan, video-video yang ditularkan, ini adalah sangat tidak sihat dan sangat tidak bertanggungjawab. Sangat tidak bertanggungjawab. Dan kita sebagai orang yang cerdik akal, kita yang bijak menilai buat keputusan, kita buatlah keputusan yang baik. Yang paling penting adalah pak cik, mak cik, abang, kakak, ibu, ayah saya di sini. Tolaklah politik perkauman, tolaklah politik sentimen agama, tapi kita memilih politik ke arah perpaduan di antara satu sama lain kerana kita rakyat Malaysia. Itu saja. Kita tuan komen saya lah. Kita berharap jika susah nak menang pun untuk PRK Kemaman ni, at least kita dapat kurangkan majoriti PN ni. Kerana sebelum ni dia orang menang macam 27,000. Kalau mereka dapat lebih daripada 27,000, dia akan sembang besar lah nanti. Konon-kononnya macam kita kalah satu Malaysia lah. Kalau dia orang boleh menang Kemaman dengan lebih 27,000 majoriti. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerjaan Propaganda Pak Ibrahim. Assalamualaikum.